Ya, of course kita akan juga bincang soal the values that we want to have as a country and as a society. Dan kita akan bincang berkenaan dengan bukan hanya soal pembangunan pekerjaan, tetapi apakah nilai-nilai dan jati diri yang perlu ada pada rakyat Malaysia pada tahun 2050. Are we by then still largely defined by ethnicity, largely defined by religion, or do we have a more inclusive view of ourselves as Malaysian? Buat masa ni we imagine there to be 5 main areas of engagement for TN50, dan salah satu daripada 5 itu adalah berkenaan dengan an inclusive, open and vibrant society. Jadi di situ kita akan bincang soal values of what the Malaysian identity is. Saya rasa dari segi identity ini dia ever changing, dan kita tidak akan dapat selesaikan secara muktamad isu-isu seperti identiti dan sebagainya melalui TN50. Tetapi sekurang-kurangnya kita akan dapat tahu apakah aspirasi majoriti rakyat Malaysia yang muda menjelang tahun 2050. Kalau sebagai contoh, kalau sekiranya mereka kata identity must be focused on Malaysia dan bukannya identiti kaum, identiti kenegerian ataupun identiti yang lain, dan itulah aspirasi kita pada tahun 2050. Tapi bukan hari ini kita gugurkan identiti bangsa, ya, tetapi itu adalah helpful for us to know that in 2050 tidak lagi kita mahu terlalu obses dengan kenegerian, dengan agama, identiti agama, dengan identiti kaum dan sebagainya. Sebagai contoh. So kita juga kena memahami ke arah mana dari segi identiti sebagai seorang rakyat Malaysia melalui proses ini. But I will not settle everything. Saya tak nak janji dan terlalu unrealistic, tidak realistik yang mengatakan bahawa proses ini boleh selesaikan segalanya. Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya dapat menunjukkan apakah aspirasi kita. Dan saya rasa aspirasi jangka masa panjang ni is quite good, because kalau sekiranya kita minta rakyat Malaysia buat keputusan hari ni dari segi identiti dia mungkin tak bersedia. Tetapi kalau kita minta dia buat satu aspirasi untuk 30 tahun lagi, mungkin dia kata okey, saya boleh buat komitmen 30 tahun lagi sebab jauh lagi. Ya? So kita dapat tahu dalam hati mereka apakah aspirasi sebenar mereka yang tak berani dizahirkan pada hari ini. Sebab mungkin kita tak bersedia, masyarakat kita tak bersedia lagi, isu ni sensitif. Tapi kalau tanya mereka apakah pada tahun 2050 kita dah bersedia, mungkin dia kata I think so. So it's a positive aspiration. Sebab Yang Maklumat dan Menteri telah mengarahkan saya supaya mula dengan belia untuk 2-3 bulan yang awal ini, lepas tu kita start dengan komuniti lain. Dari segi pungutan suara umum tahun ini, tahun depan adalah perbincangan yang fokus, yang spesialis, supaya kita dapat memperhalusi dengan pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu berkenaan dengan sama ada realistik ataupun tidak. Dan mungkin akhir tahun depan akan ada satu conclusion dalam bentuk dokumen dasar yang diumumkan oleh Maklumat dan Menteri. Dia akan directed towards that. Sebab kita dah ada rancangan Hala Tuju 30 tahun. Jadi semua rancangan Malaysia yang meliputi 5 tahun yang dikeluarkan oleh EPU, dia akan merujuk kepada the TN50 document, which is the 30-year longer term vision. So policy kita, we must be ready to make the change. The exercise of TN50 bukanlah public relations exercise, tetapi satu exercise yang serius, satu inisiatif yang serius supaya kita dapat buat perancangan kerajaan, dasar perbelanjaan kerajaan, all designed around the aspirations of 2050. And we have to start that today. Education system pendidikan. Yes, ramai yang kata jangan kita selalu tukar sistem pendidikan, but we must be ready to make certain changes. Kalau sekiranya kita dapati bahawa how we are teaching our children today
no longer relevant for 2050, mestilah kita buat some perubahan daripada awal lagi. But of course we must communicate this well. Bila kita umum dia punya tagline nanti, you will understand what we are trying to do, because kita nak dia sendiri buat. So bila kita dah tahu apa aspirasi rakyat, kita tahu macam mana nak susun perbelanjaan kerajaan selepas ini. Kita tahu macam mana nak invest, which area to invest in. So we need this document also. Masalah yang ada pada hari ini, kita terus akan cuba selesaikan. Tidak bermakna bahawa dengan ada TN50 ini seolah-olah kita mengalih pandangan rakyat ke 30 tahun akan datang dan kita tak selesaikan masalah hari ini. Masalah hari ini kita cuba selesaikan melalui semua inisiatif kerajaan, melalui belanjawan yang kita umumkan tahun lepas. That is the present punya solution. Tetapi takkan kita tak bincang soal perubahan yang lebih besar yang akan datang 30 tahun akan datang. Bagi saya, negara yang tidak bersedia untuk masa depan akan gagal. Kita tidak mahu hanya melihat kepada kadar pertumbuhan KDNK. Ini very 1990s. Kita kena melihat overall public well-being, kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Kalau kita dulu cakap hanya soal kadar pertumbuhan, we must grow at 8% untuk mendapat national income per capita of US di 15,000 by the year 2020. Tetapi itu purata. Tidak sebut soal ketidakseimbangan pendapatan. So 2050 yang Ahmad Mohamad Perdana Menteri said we must be in the top 20 countries dari segi indicator of public well-being. So that is ultimately the outcome. Sama ada rakyat nak melihat kita dalam top 20 apa? Ranking apa? Saya akan bentangkan semua ranking yang ada dalam dunia ini. Sama ada kita nak muncul top 20 dalam dari segi global competitiveness, dari segi UNDP Human Development Index, dari segi top 20 FIFA ranking contoh, so banyak ranking. So ini juga perkara yang perlu kita bincang. Dan saya rasa sasaran itu juga mesti datang daripada rakyat. PM cuma kata secara umum top 20. But what top 20? Biar kita bincang. So he wants me to make sure that siapa saja yang ada idea dan cadangan dapat memberi cadangan tersebut kepada kerajaan. Dan untuk saya menyampaikan kepada rakyat Malaysia juga berkenaan dengan perkembangan besar yang mungkin akan berlaku 30 tahun akan datang. Kita tahu unjuran populasi Malaysia contohnya pada tahun 2050. Sekian ramai rakyat Malaysia yang akan ada pada tahun 2050. Ya, perkara ini perlu disampaikan. Sumber minyak kita sejauh mana dia akan bertahan, ataupun apakah kita perlu melabur daripada sekarang untuk menggantikan semua minyak yang ada dan sebagainya. Perdana Menteri waktu amanat peribadi pada saya, dia kata you kena fikir soal jobs of the future. Dia kata pada tahun 2050, dia kata apa peluang pekerjaan untuk masa depan untuk generasi muda kita. Takkan kita masih lagi cakap soal doktor. Dia kata doktor hari ni, dia kata ada lambakan doktor, terlalu banyak doktor hari ni. Sebab itu perancangan yang kita buat 20 tahun lepas, kita nak churn out doktor, medical doctor. BM kata kita harus fikirkan sekarang ni soal data scientist, soal pakar dalam bidang artificial intelligence, soal pakar dalam bidang robotics. Cukup ke tidak? It's not a political program, because ini kita bincang 2030. Kita pun tak tahu who's going to be in government in 2030. That's why kita nak benda ni datang daripada rakyat, supaya siapa saja yang ada di tempat kerajaan, bukan hanya pada tahun 2030, but in the next few years, they will already have a process that is owned by the public. Dia kritikal tetapi membina. Kalau pandangan itu pandangan kritikal, mengutuk, menghentam, bukan kita nak ambil tindakan, tetapi it's not constructive.
It's not constructive. Kita mahu pandangan yang konstruktif. Kalau pandangan itu mengutuk dan menghentam, kita terimalah, tapi there's nothing, tidak ada apa-apa yang saya boleh buat dengan pandangan tersebut, ya. Tetapi kalau kata sekiranya cadangan itu kritikal, kata perancangan kerajaan berkenaan dengan resource management, water resource management hari ini tidak betul, dan kita harus buat perubahan X, Y, Z contohnya, that's okay. Ya, saya akan buat briefing kepada ahli-ahli parlimen selepas ini, kepada semua termasuk daripada pihak lawan, sebab ini aspirasi bersama. Tapi saya juga mahu siapa saja buat program TN50, ya. Kalau media nak buat sesi perbincangan, round table, ataupun nak menjemput kolumnis untuk bincang TN50, ataupun nak stesen televisyen nak buat perbincangan dan debat ataupun forum, itu yang kita nak. Sebab proses ini perlu diturunkan kepada semua pihak, decentralize, bukan saja dibuat oleh kerajaan. Kalau ada kumpulan mahasiswa di universiti yang nak buat perbincangan TN50 yang tidak tertakluk dalam jadual rasmi TN50, saya akan terima juga pandangan mereka. Mereka buat hasil daripada memorandum, serahkan kepada kita, okey, tak ada masalah. Baru tadi saya dapat taklimat bahawa Dubai sedang menjalankan satu pendekatan yang sama untuk minta pandangan daripada rakyatnya. Singapura juga tahun lepas telah mengadakan dialog post SG50, di mana mereka tanya rakyat mereka apakah aspirasi selepas 50 tahun Singapura ditubuhkan. Jadi bukan kita sahaja yang buat, tetapi ada banyak juga negara yang ada inisiatif yang sama, pungutan suara. Tetapi akhirnya mestilah di senarai keutamaan penapisan itu mestilah dibuat oleh pakar supaya kita betul-betul dapat satu visi yang realistik.